Aku terluka, hilang kata bermakna, hilang di depan mata. Okay, hi guys. So hari ni saya nak share mengenali environment Android Studio. Okay, benda ni sangat penting. Okay, terutamanya apabila kita baru pertama sekali nak develop mobile app. So langkah pertama, kita perlu tahu environment Android Studio bagi memudahkan kita lepas itu untuk membangunkan mobile app itu nanti. Okay, so apabila kita execute the Android Studio, so paparan seperti ini akan keluar. Okay, paparan seperti ini akan keluar. Tunggu, kadang-kadang dia lama, dia tengah scanning ni kan. Kenapa? Bergantung kepada device kita. Okay, bergantung pada application laptop kita lah, kemampuan capacity kita punya komputer ataupun laptop. Okay, so ini paparan seperti ini akan keluar apabila kita dah lebih daripada sekali execute Android Studio. Sebenarnya kita dah buka, dah bukan first time buka lah. So dia akan terus paparkan projek yang kita buat sebelum ini. Okay, kita akan tengok apa yang ada di dalam Android Studio ni. Okay, so dalam lesson yang sebelum ini, apabila kita dah install Android Studio, so langkah seterusnya kita download or install SDK platform, iaitu Android dia punya API level tu lah, kita download dia. Okay, so itu adalah penting untuk merge kita punya platform kita punya application yang nak dibangunkan nanti berada pada platform yang mana. So kita kena identify tu. Okay, now dah kita akan nampak kat bawah ni tak ada dah yang sedang build dekat sini. Okay, so pada paparan kita akan ada, kalau you all buka balik slide topik 1 tu, bahagian 1.3, dia ada beberapa part. So part yang pertama adalah yang ini. Okay, di sini iaitu all the directories, and then yang kedua dia ada bahagian untuk execute the application di sini. Bahagian yang seterusnya dia ada toolbar kat sini, di mana dia akan appear all the file yang kita open. Kita boleh close, nanti kita boleh buka balik file tersebut. Kemudian ada palette, nanti kita tunjuk palette, ada attribute dan juga ada workspace untuk tempat kita sama ada typing the code ataupun kita nak drag and drop the widget. Okay, so kita pergi kepada yang ni first. So make sure sebenarnya kita boleh view sama ada dalam bentuk projek. Okay, macam ni. Sama juga sebenarnya, dia sama je. Atau view Android. Okay, so di sini kita view Android lah. And then under the kita punya projek ni, namanya app dia akan ada, under the app ni dia ada under Android punya projek ni ada dua, satu folder app, satu lagi Gradle script. So under the app folder ni dia ada sub folder lagi, iaitu manifest, Java dan juga REST. Okay, kita open manifest punya folder. So dia ada satu file XML iaitu Android manifest. Kita open. So sebenarnya dalam Android manifest ni adalah menyimpan information about setup and information about kita punya project. So di sini dia akan mention info berkaitan dengan package yang kita create, package untuk project ini. Kemudian nama application kita, icon yang kita gunakan. Okay, icon yang kita gunakan, kemudian theme yang kita gunakan, and then kita boleh set up the orientation, sama ada nak orientation portrait ataupun landscape. Kemudian all the activities yang kita create, okay, semua ada dalam ni.
Okay, dekat Android manifest. Kita boleh update benda ni lah. Okay, itu dalam folder manifest. And then folder yang kedua adalah folder Java. Inside folder Java, dia ada 3 package. Package yang pertama yang tak ada bracket kat belakang. Package yang kedua Android test. Dan package yang ketiga dia ada dalam bracket dia ada test. So 2 package ini, so kita tak payah open lah sebab kita tak buat, kita tak edit coding, kita tak menambah apa-apa dekat dua package ni. Kita just work dekat package yang pertama ni sahaja. So dalam ni, dekat package yang pertama ni akan ada mengandungi file-file Java lah. Okay, so kat sini by default bila kita create a new project, dia akan ada main activity.java. So ini adalah file activity ataupun file dalam mobile development. Setiap pages atau setiap content kita tu, setiap screen yang akan dipaparkan itu dia akan ada activity, dia panggil activity. Okay, kalau ada contohnya application tu ada beberapa, ada 5 pages, 5 screen yang akan dipaparkan, maknanya dia akan ada sekurangnya dia akan ada 5 lah, 5 activity. Okay, so activity ni kita boleh tambah. Okay, right click dekat package, new, and then activity. Activity pergi ke empty activity. Okay, so itu kalau kita nak menambah activity. Okay, next kita go through kepada folder rest. Rest ni maksudnya resources. Dalam folder resources, actually kita ada 4 subfolder lagi, iaitu drawable, layout, minmap dan juga value. Okay, untuk folder drawable adalah dia akan menyimpan all the all the plan image, so masuk dalam ni. Okey, untuk untuk awak masukkan simpan file image dekat sini. So firstly awak make sure awak ni rename kan dia dulu, namakan yang paling simple lah tapi meaningful. Contoh kita ada satu picture. Contoh dekat sini picture, nama dia simple je. Ni gambar ni kita bagi nama dia wallet. Macam tu. So dia simple je lah, jangan panjang sangat nama dia. So simpan dekat drawable. Paste, copy and paste dekat drawable nanti. Okey, kemudian yang kedua kita ada layout. Layout ni adalah file. Ni yang activity tadi layout ni adalah interface, file interface untuk page kita pertama tadi, main activity. Ini bila kita buka ini, dia akan ada XML file. Kalau kita aktifkan mode code, kalau kita aktifkan mode design, dia akan keluar macam ni lah. Okay, kita besarkan sikit supaya nampak. Okay, macam tu. Okay, so dekat sini. So ini adalah dalam bentuk design. Dan bila kita on mode design ni, dia akan adalah palette. Palette. Kita boleh drag and drop semua komponen-komponen yang ada dekat sini lah. So kita ada kita ada all komponen dekat sini. Okay, next sekiranya kita ada satu lagi activity kat sini, so dia akan ada satu lagi tambahlah, automatically Android Studio akan menambah layout untuk activity yang kita create baru tu. Okay, so itu layout ni kita boleh add. Okay, contohnya kita ada satu, by default dia ada hello world. Hello world ni bila kita klik dekat hello world, dia akan keluar attribute dia dekat sebelah ni. Kita nak letak dia dekat mana, ni. Okay, kita nak letak dia dekat mana. Okay, kedudukan dia lah, arrangement dia kita boleh define. Okay, kemudian untuk button untuk ni kedudukan dia, so nanti bila kita masuk topik 2 nanti kita detail lah untuk arrangement widget di dalam dekat screen kita ni. Dia akan guna layout. By default kat sini kita guna constraint layout. Sebenarnya dia ada banyak lagi lah layout yang lain. Contohnya bila kita
Sekejap sekejap. Ya, contoh dekat sini. Ni antara layout yang ada lah. Okay, ada lagi. Kita kena tambah lah kalau kita perlu. Kalau kita tak perlu yang layout lain-lain tu, cut layout semua tu, kita tak payahlah download. Kita download apa yang kita perlu saja, apa kita nak guna saja. Okay, so that is the keperluan environment dia, iaitu untuk layout tadi. Folder yang seterusnya adalah folder bitmap. Folder bitmap ni sebenarnya lebih kurang sama juga dengan drawable tapi ada beza. Bitmap ni dia menyimpan lebih spesifik kepada ikon. Ikon kita punya ikon application kita tu lah. Okay, so kita boleh create kita punya additive legacy kita punya icon. Itu nanti next video saya akan share macam mana nak buat kita punya additive icon. Okay, so berbeza tau dengan drawable. Drawable ni kita simpan image yang plain, yang tak ada resizing. So dekat yang ni khusus bitmap ni khusus untuk simpan icon, kita punya image icon kita lah. Okay, next kita pergi kepada value. Value ni ada 3, ada color, strings and theme. Sometimes dia ada dimensi lah. Okay, ni, tapi yang ini yang basic ada 3 ni. Colors ni untuk awak define apa color yang awak guna. So apabila kita buat application, actually kita kena ikut tema color lah. Lagi nampak macam cantik dekat situ. So kalau kita guna tema color purple, macam action bar dia color purple terang, purple gelap, dark purple, and yang di dalam mungkin dia akan ada light purple lah. Maksudnya semua family purple dekat situ. Tapi tak adalah kita guna semua dark purple. Dia akan ada dark purple, light purple, pink purple, magenta, macam tu lah. Magenta ke purple lah. Lebih kurang macam tu lah. So dia ada families of purple dekat situ. Okay, next kita boleh, kalau kita hafal cari je dekat Google color code. Awak letak dekat sini. Saya tak hafal color code ni. Okay, kemudian string. Yang kedua adalah string. So kita boleh open editor untuk kita menambah string. Add dekat sini. Key ni adalah nama string awak. Value ni adalah apa yang akan dipaparkan, apa yang user nampak dekat application awak tu. Itu adalah value dia. Okay, tapi selain pada guna yang ini, editor ni, kita boleh juga untuk type. Kalau saya suka type coding. Copy, paste je. Kemudian modify. So string ni kita boleh menambah lah apa string objek yang kita perlukan dalam untuk application kita tu. Kenapa kena guna string objek? Senang bagi saya, mudah untuk kita reuse the code. Awak tahu kan Java ni adalah konsep dia reusable kan. So jadi so itulah kegunaan dia kat sini. So kita boleh reuse bila kita declare satu string objek ni, kita boleh reuse objek itu untuk tempat lain, untuk page lain tu macam tu. Okay, dan satu lagi adalah themes. Theme ni saya pun jangan guna themes ni. Banyak dekat sini lah, colors dan juga string. Okay, so itu adalah apa yang ada dalam app. Dan satu lagi Gradle. Gradle ni sebenarnya adalah untuk enhance kita punya kemampuan, kebolehgunaan kita punya mobile app. Di samping dia build up the system project kita ni. Okay, so itu kegunaan Gradle. So Gradle ada 2 kat sini. Gradle untuk project 1, Gradle untuk modul 1. So 2 lah. Okay, so dekat dalam Gradle project ni dia ada dependencies. Apabila kita terlibat dengan database, so kita mention lah apa path yang kita gunakan. Sama juga untuk modul, kita kena mention apa yang kita implement, apa extended package luar. Contoh kalau kita guna Firebase, kita kena mention lah dia punya dependencies dia, kita implement apa. So kena type lah dekat
Gradle ni, Gradle module. Okay, bahagian dependencies. So itu adalah apa yang ada di dalam environments of Android Studio. So yang penting bahagian sini. Okay, kemudian bila kita buka Java class, okay, so this is your package name yang kita create. Lepas tu dia ada import all the packages yang terlibat di dalam pembangunan mobile app, apa package yang kita import tu yang kita guna. Okay, kemudian setiap tu ada layout dia. Okay, kita boleh drag and drop dekat sini. Okay, so kita try buat try buat first app tu another video lah panjang sangat nanti video ni. Okay, jadi dekat sini so jangan risau, macam mana benda ni macam ni kan. So awak pergi balik dekat code, macam ni keluar lah. Okay, so kita boleh ada apa nama benda ni, kita akan tengoklah XML code dekat sini. Kita boleh sama ada kalau, tapi bagi saya kalau kita work dekat layout ni, walaupun kita boleh drag and drop button ni, kita kena tahu juga XML coding dia. Okay, kita kena tahu jugalah XML coding. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk environment Android Studio, di mana yang ini bahagian sini adalah yang utama, kemudian bahagian yang active bar ni kita panggil active bar, di mana dia akan memaparkan file-file yang kita open. Okay, kita tutup, nanti kita boleh buka balik, kita klik dekat sebelah sini. Okay, kita tutup. Okay, kita tutup. Tak banyak sangat. Okay, kita boleh buka lagi. Double klik je dekat bahagian ni. Kemudian ada bahagian untuk kita execute the application. Kita boleh pilih guna apa? Guna phone kita sendiri, device smartphone kita ke, ataupun guna emulator yang kita dah create dalam kelas sebelum ini. Okay, so kemudian kalau kita buka yang design ni, layout ni tadi, dia akan ada palette, dia akan appear lah palette. Dan kalau kita create klik dekat text, dekat widget, apa-apalah, tak kisahlah text ke button ke, kita keluar ada attribute di mana kita boleh set up kita punya attribute di sini, ataupun dekat coding ni kita boleh buat kalau kita hafal coding lah. Kalau tak, boleh je tengok dekat sini. So kita boleh tahu apa constraint, apa layout yang kita guna. Okay, so itu saja. Okay, bye-bye. Semoga bermanfaat. Okay, kalau ada apa-apa kena tanya. Okay, bye.